Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita melalui hari-hari yang bahagia dan hari-hari yang ceria di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak adalah merupakan sebuah bulan yang Allah SWT anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman sebagai suatu musim kebajikan, ataupun disebut dengan nama musim untuk menggilap keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah dalam syariat puasa, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kita lihat mana-mana ayat yang Allah sebut dengan khitab ataupun kata-kata yang ditujukan kepada hambanya yang beriman, itu menunjukkan bahawa selepas daripada ayat itu mengandungi arahan ataupun mengandungi larangan. Kutiba alaikumussyam, telah difardukan ke atas kamu berpuasa. Memandangkan puasa ini suatu amalan yang agak sukar, kerana dia lari daripada kebiasaan hidup seorang manusia yang makannya beberapa kali sehari. Maka Allah SWT beri kepada kita bandingan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku telah fardukan puasa ini ke atas orang-orang yang dulu daripada kamu. Jadi kalau kita lihat sejarah puasa ini adalah merupakan sejarah yang lama. Karena itulah Nabi SAW sewaktu datang ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa. Bila ditanya, kenapa kamu puasa? Maka Yahudi memberitahu, kami puasa kerana pada hari Ashura ini, hari Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada ancaman Fir'aun. Itu menunjukkan bahawa puasa ini telah menjadi satu amalan yang lama dan telah dilakukan oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi menyebut, sebaik-baik puasa sunat iaitulah puasa Nabi Daud, berpuasa satu hari dan buka satu hari. Maka di akhir ayat ini 183 ini, Allah Subhanahu wa taala minta memang diberi ruang khas kepada kita. Apakah objektif, apakah matlamat puasa ini disyariatkan? Tidak semata-mata untuk kita berlapar, tidak semata-mata nak menyusahkan hambanya, tidak semata-mata nak menyeksa kita abadan sama sekali, tetapi Allah SWT telah beri kepada kita la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat puasa dengan Rasulullah SAW, apa kaitannya? Jawabnya, Ramadan dengan Rasulullah adalah merupakan satu kaitan yang amat rapat. Kerana dalam ayat 185 Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan iaitulah bulan diturun padanya Al-Quran. Artinya permulaan turun Al-Quran itu berlaku pada bulan Ramadan. Dan dengan turunnya Al-Quran bermakna baginda sallallahu alaihi wasallam telah ditabalkan menjadi nabi dan rasul dengan surah ayat yang pertama dalam surah Iqra. Karena itulah kalau kita lihat Ramadan adalah suatu perkara menjadi suatu kenangan yang begitu besar, mempunyai kedudukan yang tinggi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah permulaan atau disebut dengan nama pertabalan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah berpindah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, maka bila kita baca balik kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala minta la'allakum tattaqun, minta bulan Ramadan yang aku syariatkan kamu berpuasa ini untuk kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka bukan hanya tawaran sahaja. Kalau Tuhan kata suruh jadi takwa, kemudian dia senyap begitu saja, mungkin bagi kita agak sukar. Bagaimana nak mencapai target yang besar ini sedangkan kita tidak diberi peluang-peluang yang sepatutnya diberi? Saya ibaratkan sepertilah kita yang bekerja di pejabat. Tiba-tiba kita dimaklumkan kita akan naik pangkat, tapi bos tak bagi apa-apa arahan. Nak suruh hantar kursus ke, nak suruh apa-apa benda yang menunjukkan satu perkara yang baru, maka kita rasa betul ke aku ni? Allah Subhanahu wa taala bila dia beri kepada kita puasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih telah bersabda, Nabi mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin", maka pada malam pertama Ramadan syaitan-syaitan telah dibelenggu. Syaitan telah diikat. Bukan makna syaitan tak ada, syaitan ada. Saya teringatlah kepada seorang pakcik, bila kita cerita dia bulan Ramadan ni syaitan diikat, dia termenung seketika. Dia kata, betul ke Ustaz, syaitan tak ada Ramadan? Saya kata, takkan tak percaya, ini hadis Nabi. Dia kata percaya, tapi macam mana nak percaya? Itu soalan dia. Kata apa sebabnya tak percaya? Dia kata, saya pergi solat di masjid, sudah solat keluar, selipar saya hilang. Allahu Akbar. Saya kata, pakcik ni tinggi punya darjah. Nak tak faham hadis ni dengan mana? Dengan bila orang curi selipar dia, mana syaitan ada lagi. Itu syaitan manusia namanya. Syaitan yang diikat ini, iaitulah syaitan daripada kalangan jin yang kita tidak nampak. Maka bila peluang ini diberi kepada kita, syaitan dibelenggu. Artinya pintu-pintu ke arah maksiat tertutup, ataupun dikecilkan peranan syaitan tidak begitu besar. Maka kita mesti mengambil peluang yang besar ini untuk bersama dengan orang-orang yang saleh, untuk bersama dengan orang-orang yang baik, supaya mereka dapat melakukan ibadat yang besar yang banyak dalam bulan Ramadan. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Ramadan syahrun mubarak. Ramadan ini bulan yang diberkati. Apa tidak diberkati? Bila syaitan tak ada, peranan dia sudah mengecil, kita lihat alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat suasana berbeza di antara sebelum Ramadan dengan selepas. Masuk je Ramadan, kita lihat makmur rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Masjid dipenuhi oleh para jemaah. Dan orang-orang yang menderma begitu luas dia punya buka tangannya untuk mengholor bantuan dan derma. Orang-orang yang suka beribadat, yang tak baca Quran pun balik baca Quran. Ini menunjukkan bahawa bulan yang diberkati ini telah bawa kepada kita beberapa perkara, telah bawa kepada kita nikmat yang besar. Kerana itulah saya minta supaya para jemaah muslimin dan muslimat tanda apabila Allah syariatkan ayat puasa ini diletak satu tempat. Bermula daripada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman difardukan ke atas kamu berpuasa. Kemudian dibawa sampai kepada ayat 185. Bila sampai 185 terhenti sekejap kerana undang-undang puasa telah lengkap sampai situ. Tiba-tiba Allah bawa satu ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan bagi tahu kepada kita, kalau kamu tanya, kalau hamba-hamba aku tanya tentang aku, fa inni qarib, jawab, aku ni dekat. Artinya para jemaah sekalian, apabila kita berpuasa, inilah peluang yang besar untuk kita berdoa. Kerana Tuhan sebut di tengah-tengah ayat puasa ini, sebelum disambung dengan ayat uhilla lakum lailatas siyam, diberhenti seketika untuk memberi laluan kepada perbincangan tentang doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, di antara doa yang mustajab iaitulah doa orang yang berpuasa. Ada riwayat yang khususkan hina yuftir, iaitulah ketika orang berpuasa, ketika nak buka puasa. Maka kita ambillah peluang yang besar. Di saat kita sedang menghadapi hidangan untuk buka puasa,
ambillah peluang 5 minit ataupun walaupun beberapa minit untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali untuk kebaikan kita di dunia dan untuk kesejahteraan kita di akhirat, untuk keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Kerana waktu ini waktu yang mustajab doa, waktu kita ambil peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengangkat tangan memohon kepada Allah Azza wa Jalla perkara-perkara yang kita nak. Kemudian disambung lagi dengan ayat 187, iaitulah undang-undang meringankan puasa. Daripada 23 jam hanya diminta berpuasa bermula daripada fajar sampai maghrib. Dan akhirnya pada ayat 188 Allah Subhanahu wa taala telah tutup ayat puasa ini dengan satu ayat yang patut kita tadabbur dan kita teliti. Iaitulah ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang berpuasa, kamu satu hari, satu bulan kamu mampu berhenti makan. Di mana makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, isteri yang kita duduk bersama-sama dengannya, semuanya adalah merupakan perkara yang halal bagi kita. Tetapi apabila masuk fajar hari-hari Ramadan, kita tinggalkan mereka. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hamba-hamba aku telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa dengan ganjaran, katanya fa in illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tuhan kata dalam hadis kursi, kecuali puasa aku akan beri ganjaran yang tidak terhingga. Puasa akan diberi ganjaran yang tanpa limit. Maka di akhir ayat ini, ayat 188, Tuhan peringatkan kepada kita, wahai orang berpuasa, kamu mampu meninggalkan perkara-perkara yang halal apabila dilarang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka yang sepatutnya, yang lebihnya, lebih utama lagi, kamu jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak betul. Sama ada melalui sistem riba, ataupun melalui rasuah, atau melalui apa-apa sahaja. Kenapa? Kamu telah berlatih berpuasa meninggalkan makanan yang halal, maka tentulah perkara-perkara yang haram sepatutnya kamu tinggalkan. Itulah para jemaah sekalian, petikan ayat puasa yang Allah SWT letakkan satu tempat saja bagi ibadat puasa ini untuk kita tadabbur, untuk kita meneliti, dan untuk kita mengambil pengajaran. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata as-siyamu junnatun, puasa itu menjadi perisai. Perisai daripada apa? Yang pertama sekali, perisai daripada api neraka. Setiap orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan man shama ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa kerana Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Ini perisai yang pertama daripada api neraka. Kemudian dalam hadis yang panjang Nabi kita menyebut puasa juga menjadi perisai bagi jiwa kita, bagi akhlak kita. Tidak sepatutnya bagi seorang yang berpuasa bercakap kasar. Orang yang berpuasa bercakap perkataan-perkataan yang tidak baik. Orang berpuasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang lucah dan sebagainya. Karena itulah Nabi SAW sebut as-siyamu junnatun, puasa itu menjadi perisai kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita semua dan semua umat Islam yang berpuasa ini dapat mencapai target yang besar, la'allakum tattaqun, dan kita semua dapat menghayati bahawa puasa ini menjadi perisai kepada kita. Perisai yang pertama di atas dunia ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan insya-Allah perisai yang besar yang menjadi matlamat semua orang muslimin dan muslimat, iaitulah kita jadikan dia sebagai pelindung ataupun pendinding daripada api neraka, wal a'yazubillah. Dan setakat itulah tazkirah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.